Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kami daripada Kumpulan 10 ingin membentangkan projek video Student Social Responsibility SSR dalam subjek budaya keusahawanan di bawah pimpinan pensyarah iaitu Dr. Yuhainis binti Abdul Wahab. Berikut merupakan ahli-ahli Kumpulan 10. Tajuk Coronavirus, adakah masih selamat? Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 lebih dikenali sebagai SARS-CoV-2. Coronavirus terbagi kepada dua jenis iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Wabak COVID-19 ini mula dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020. Cara COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Apabila masyarakat berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom, transmisi zarah akan mudah berlaku apabila mulut dan hidung terdedah. Pada 16 Mac tahun 2020, jumlah kes positif meningkat melebihi 553 kes dan bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga mengawasi perkembangan jangkitan ini dan sentiasa kemaskini maklumat penyakit dalam laman seseorang KKM. The World Bank Group pada tahun 2020 menyatakan bahawa sebanyak 1.5 bilion pelajar tidak bersekolah di seluruh dunia berpunca daripada wabak ini. Namun, sesi persekolahan di Malaysia juga turut tidak terkecuali. Antara objektif adalah kenal pasti simptom-simptom awal COVID-19 dan mengkaji punca penyebaran wabak penyakit COVID-19. Di samping itu, menganalisis data COVID-19 dari fasa pandemik kepada endemik dari tahun 2020 hingga tahun 2021 di Malaysia serta menghuraikan langkah-langkah pencegahan penularan wabak penyakit COVID-19. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, sakit tekak, sukar bernafas, batuk, selsema dan sakit kepala. Punca penularan utama virus COVID-19 ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk ataupun bersin. Ia juga dianggap sebagai paling mudah berjangkit apabila seseorang itu menerima tanda gejala walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala muncul. Masa antara pendedahan dengan permulaan gejala biasanya 5 hari tetapi mungkin berkisar antara 2 hingga 14 hari. Bagaimanakah coronavirus 19 ini merebak? Cara penularan coronavirus COVID-19 ini daripada individu melalui titisan dari hidung ataupun mulut yang tersebar apabila seseorang itu dengan COVID-19 batuk ataupun bersin. Titisan ini berentasi objek dan permukaan di sekelilingnya, kemudian orang lain akan dapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek tersebut. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka mendekati dengan pesakit COVID-19 yang batuk ataupun bersin. Jadi, pentingnya untuk mengekalkan jarak melebihi dari 1 meter dari orang yang sakit. Punca penularan wabak COVID-19 adalah melalui penganjuran perhimpunan beramai-ramai yang menyebabkan berlaku kesesakan dan kemunculan mutasi baharu virus yang dikenali sebagai SARS-CoV-2. Selain itu, kawalan sempadan negara yang tidak diperketatkan terhadap kemasukan pengembara bukan warga negara yang berisiko jadi pembawa kepada peningkatan kes positif serta penularan melalui titisan hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang positif yang batuk atau bersin.
Seterusnya, fasa dan analisis data COVID-19 yang bermula dari fasa endemik yang merujuk kepada kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat. Penyakit ini dijangka sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil. Seterusnya kepada fasa epidemik yang merupakan kejadian penyakit naik secara mendadak melebihi kadar biasa dalam tempoh masa tertentu. Ia juga dikenali sebagai wabak. Contohnya, jangkitan wabak COVID-19 yang berlaku di beberapa buah negara. Akhirnya ke fasa pandemik yang merupakan kejadian wabak besar-besaran ke seantero dunia yang melintasi wilayah dan melibatkan populasi yang besar. Bilangan analisis kes pada tahun 2020 menunjukkan 2,525 kes, kemudian meningkat kepada 3,997 kes pada tahun 2021 dan akhirnya menurun kepada 1,867 kes pada tahun 2022. Langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 yang pertama, kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun dan hand sanitizer beralkohol. Mengelakkan diri daripada menghadiri acara yang mempunyai bilangan orang yang sesak. Individu digalakkan memakai pelitup muka di tempat yang sesak dan ramai orang serta mengamalkan penjagaan sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kempen ini dapat memupuk kesedaran kepada masyarakat mengenai bahayanya virus COVID-19. Meskipun negara kita sudah diberikan kelonggaran kepada masyarakat dengan tidak lagi memakai pelitup muka, namun begitu kita mestilah sentiasa berwaspada akan gejala mengenai virus ini. Setiap masyarakat perlulah memainkan peranan masing-masing agar tidak berlaku lagi perintah kawalan pergerakan PKP pada masa yang akan datang.